Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma 'allimna al-hikmah, Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk tazkirah Jumaat kita pada hari ini, kita akan sambung pengajian kitab Nihayatul Alam, berakhirnya dunia ini, yang menghimpunkan tanda-tanda kiamat, sama ada tanda-tanda kecil kiamat ataupun tanda-tanda besar kiamat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbincangan yang kita bincangkan ini adalah perbincangan yang berkaitan dengan akidah. Salah satu daripada rukun iman adalah mempercayai, beriman dengan adanya hari kiamat. Dan antara cabang ataupun bahagian daripada perbincangan beriman pada hari kiamat adalah beriman dengan tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada majlis ini kita akan sambung dengan tanda kiamat yang ke-68. Tanda kiamat yang ke-68, taqarubul aswaq, ataupun terjemahannya adalah pasar-pasar semakin berhampiran. Taqarubul aswaq, pasar-pasar semakin berhampiran. Baik, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh sebahagian ulama daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta tazhara al-fitanu wa yakthura al-kadhibu wa tataqarabul aswaq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berlaku kiamat, tidak akan terjadinya hari kiamat sehinggalah zahirnya fitnah, kemudian banyaknya penipuan, dan pasar-pasar berdekatan, berhampiran antara satu sama lain. Jadi dalam hadis ni, dalam hadis yang sahih ni, Nabi SAW sebutkan salah satu daripada tanda kiamat adalah pasar-pasar itu berhampiran antara satu sama lain. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah yang dimaksudkan dengan pasar-pasar berhampiran antara satu sama lain? Baik, sebagian ulama menyebutkan bahawa yang dimaksudkan dengan berhampirannya ataupun berdekatannya pasar-pasar antara satu sama lain adalah cepatnya pengetahuan tentang kenaikan dan penurunan harga. Maklumat yang berkaitan dengan harga barang tu diketahui dengan mudah. Seperti seolah-olah pasar-pasar tu berdekatan antara satu sama lain. Harga emas di negara kita dengan harga emas di negara lain, harga minyak di negara kita dengan harga minyak di negara lain, boleh diketahui naik turunnya dengan mudah pada masa kita sekarang. Adapun pada masa dahulu susah untuk diketahui, sebab satu negara ke satu negara lain ambil masa yang lama. Contohnya perjalanan dari Makkah ke Madinah itu biasanya mengambil masa 10 hari. Jadi nak tahu maklumat kenaikan harga barang tu, sekurang-kurangnya 10 hari perjalanan baru tahu maklumat kenaikan harga barang. Maka sebagian ulama ditafsirkan tidak akan terjadinya hari kiamat sehingga sehingga mudah untuk diketahui harga barang tu, sama ada dia naik ataupun turun. Itu yang Nabi SAW beritahu. Pada zaman Nabi SAW ini tak terjadi. Susah nak tahu harga naik turun barang sebab pasar-pasar jauh antara satu sama lain. Tapi zahirnya pada zaman kita sekarang ini, perkara ini telah berlaku. Dengan satu klik saja kita boleh tahu harga
sesuatu barang tu di tempat kita, di tempat yang lain. Ini salah satu tafsiran ataupun makna daripada hadis ini. Baik, sebahagian ulama mereka mentafsirkan hadis ini, mereka mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan berdekatannya, berhampirannya pasar antara satu sama lain adalah apa? Pasar-pasar ini apa? Boleh sampai kepadanya dengan mudah. Kita boleh sampai ke pasar-pasar antara satu pasar dengan pasar yang lain dengan cepat, dengan pantas. Walaupun kedudukan pasar itu dari segi fizikalnya jauh antara satu sama lain. Jadi orang yang berada di Makkah boleh pergi berniaga di Madinah dalam satu hari. Dalam satu hari juga sama mereka boleh pergi ke Palestin sana. Kemudian mereka boleh pergi ke tempat-tempat yang lain dengan mudah. Ini maksud sebahagian ulama, dan perkara ini terjadi pada masa kita sekarang ni, mudah untuk bergerak dari satu pasar ke pasar. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dengan adanya teknologi yang canggih ini pada masa sekarang, maka ini antara tanda kiamat yang telah terbukti disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara ini adalah perkara yang mereka tak faham. Tapi pada masa kita, apabila disebutkan hadis ini dengan mudah saja kita boleh memahami. Sama ada kita katakan maklumat tentang barang itu diperoleh dengan mudah, harganya, barangnya, ataupun kita maksudkan bahawa jarak antara satu pasar dengan pasar itu walaupun ianya jauh secara fizikal, tetapi ianya boleh didatangi dengan cepat, dengan segera, kerana ada banyak alat-alat pengangkutan yang pantas pada masa sekarang. Ini salah satu tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Baik, kemudian yang seterusnya, tanda kiamat yang ke-69, tada'il umami 'ala al-ummatil islamiyah. Baik, tanda kiamat yang ke-69, umat-umat yang lain mereka bersatu, berkumpul untuk memerangi umat Islam. Ini salah satu daripada tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Baik, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, begitu juga oleh Imam Ahmad, an Thauban radhiyallahu anhu, daripada Thauban radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, anna Rasulullah SAW qala, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Baik, kata Nabi SAW, hampir-hampir umat-umat yang dimaksudkan ini adalah umat-umat selain daripada umat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya golongan yang selain daripada golongan umat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Nabi SAW sebutkan hampir-hampir golongan-golongan yang tidak beriman ini, umat-umat selain daripada umat Islam, mereka saling memanggil antara satu sama lain. Mereka menyeru, memanggil antara satu sama lain untuk menyerang kamu. Untuk menyerang kamu. Kemudian Nabi SAW berikan permisalan, perumpamaan, kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana orang-orang yang makan, orang-orang yang hendak makan, mereka memanggil, menjemput antara yang lain, satu sama lain, untuk makan di tempat bekas makanan yang telah terhidang padanya makanan. Baik, kalau makanan dah terhidang, kita nak makan, kita tak mari makan, jemput makan, sila makan, jemput apa yang ada ni, hidang, makan. Kita saling menjemput, memanggil antara satu sama lain untuk menjamah, memakan makanan yang telah terhidang. Maka Nabi SAW kata nanti akan terjadi keadaan yang mana orang-orang yang bukan Islam, mereka akan berhimpun bersama-sama, memanggil antara satu sama lain untuk menyerang orang Islam. Ini kata Nabi SAW. Pada zaman Nabi SAW itu tidak terjadi. Mereka tidak buat begitu. Tapi kata Nabi SAW, satu masa nanti itu akan terjadi. Baik, maka ada sahabat Nabi SAW bertanya. Faqala qailun, berkata salah seorang yang berkata, maksudnya sahabat Nabi SAW, min qillatin nahnu yawma idin, adakah disebabkan kami sedikit pada masa itu wahai Rasulullah? Ya Rasulullah, adakah
perkara yang terjadi itu disebabkan sikitnya bilangan orang Islam pada masa tersebut, sampai orang-orang yang tidak beriman mereka bersatu, berhimpun untuk menyerang orang Islam. Sampai begitu sekali mereka buat. Adakah kerana orang Islam ketika itu sedikit? Qala bal antum yawma idzin kathir. Kata Nabi SAW, bahkan tidak, tetapi kamu pada masa itu sangat banyak. Nabi SAW kata bukan disebabkan kamu sedikit, tetapi kamu kata ketika itu ramai. Bilangan orang Islam ketika itu ramai. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayli. Akan tetapi kamu seperti seperti diterjemahkan di sini seperti banjir. Kalau banjir yang dihanyutkan oleh banjir tu, sampah, buih, benda-benda yang tidak bernilai, maka itulah itulah keadaan kamu. Kamu banyak, kamu ramai, tapi keadaan kamu seperti benda-benda yang dihanyutkan oleh banjir, tidak bernilai, tidak mempunyai kekuatan. Kemudian kata Nabi SAW, wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencabut daripada dada musuh-musuh kamu perasaan takut kepada kamu. Pada masa tersebut orang Islam ramai, tapi musuh-musuh Islam mereka langsung tidak mempunyai perasaan takut, haibah kepada orang-orang yang beriman. Mereka tengok orang beriman ni, mereka perlekehkan. Mereka tidak takut kepada orang-orang beriman. Berbeza pada zaman Nabi SAW, orang-orang yang tidak beriman mereka takut kepada orang-orang Islam. Ada haibah, ada wibawa pada orang-orang Islam pada zaman Nabi SAW. Tapi pada akhir zaman Allah cabut perasaan takut ataupun perasaan tersebut daripada hati-hati orang-orang yang memusuhi Islam. Mereka pandang orang Islam sebagai sebagai satu kumpulan yang diperlekehkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan wala yaknifanna fi qulubikumul wahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan dalam hati-hati kamu al-wahan. Allah akan mencampakkan ke dalam hati-hati kamu al-wahan. Baik, qila wa mal wahnu ya Rasulullah. Dikatakan kepada Nabi SAW, apakah itu al-wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Rupanya ada perkataan-perkataan dalam bahasa Arab yang tidak difahami oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhu, sampai mereka pun terpaksa tanya kepada Nabi SAW istilah yang Nabi SAW gunakan. Maka Nabi kata Nabi SAW kata Allah akan campakkan, lontarkan al-wahan itu dalam hati-hati kamu wahai orang-orang yang beriman. Baik, maka sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata Nabi SAW, al-wahan itu adalah kecintaan kepada dunia dan bencinya kamu kepada kematian. Nabi SAW kata pada masa tersebut orang-orang kafir mereka tidak takut dengan orang Islam, dan keadaan orang Islam ketika itu mereka cintakan dunia dan mereka takutkan kematian. Baik, sebagian ulama mereka katakan bahawa pada masa tersebut di akhir zaman orang-orang beriman mereka sangat-sangat cintakan dunia sehingga mereka tidak mahu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menyebabkan mereka dianggap lekeh oleh orang-orang yang tidak beriman. Mereka anggap orang-orang beriman ini penakut, orang-orang yang tidak perlu dimuliakan dan tidak perlu ditakuti. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Baik, itu tanda kiamat yang ke-69. Umat-umat selain daripada umat Nabi Muhammad SAW, selain daripada orang Islam, mereka bersatu untuk menyerang kaum muslimin. Baik, sebagai ulama mereka kata ini telah terjadi dengan dengan penjajahan-penjajahan yang berlaku ke atas kaum muslimin di seluruh dunia. Ada kalau kita lihat terutamanya pada masa sebelum tempoh kita ini, penjajah-penjajah daripada Britain, daripada Perancis, daripada Itali, daripada negara-negara yang lain, mereka bersatu untuk menjajah dan memerangi kaum muslimin. Sebab tu sebagian ulama kata ini antara tanda kiamat
yang telah terjadi dan telah berlaku. Cuma ini termasuk daripada tanda-tanda kecil kiamat. Baik. Tanda kiamat yang seterusnya, tanda kiamat yang ke-70. Tanda kiamat yang ke-70. Baik. Tadafun nasi 'anil imamati fi shalah. Manusia bertolak-tolak, tidak mahu menjadi imam dalam salat. Pada akhir zaman nanti, salah satu daripada tanda akhir zaman, semua orang tak mahu jadi imam. Semua orang tolak orang lain untuk jadi imam. Baik, ini yang akan terjadi pada hari kiamat. Nanti dekat-dekat dengan hari kiamat nanti. Baik, hadisnya kata Nabi SAW dalam hadis, cuma hadis ni adalah hadis yang yang ada masalah sedikit dari segi sanad ni, ada perbincangan di kalangan ulama. Ada yang menyebutkan bahawa hadis ni adalah hadis yang dhaif. Kata Nabi SAW, inna min ashratis sa'ati ay yatadafa'a ahlul masjidil imamata fala yajiduna imaman yusalli bihim. Baik, kata Nabi SAW, antara tanda kiamat, ahli masjid mereka akan menolak-nolak antara satu sama lain daripada menjadi imam. Bila masuk masjid nak salat, tak ada orang yang nak jadi imam. Yang ni tolak yang itu tolak yang ini. Semua tidak mahu menjadi imam. Baik, kenapa? Kata ulama, kerana kejahilan yang terjadi pada masa tersebut. Tak ada orang yang layak untuk jadi imam. Yang ni dia kata aku tak pandai baca Al-Quran. Yang itu pula dia kata aku tak tahu hukum hakam yang berkaitan dengan imam. Masing-masing tolak yang lain. Yang ni kata aku tak pandai baca Al-Quran, aku tak boleh baca dengan bacaan yang betul. Yang lain pula dia kata aku tak tahu hukum salat berjamaah, aku tak tahu hukum jadi imam, aku tak tahu itu dan ini. Maka mereka tidak mendapati imam untuk untuk menjadi imam untuk memimpin mereka di dalam solat. Itu yang akan terjadi nanti pada akhir zaman. Baik. Semua tidak mahu jadi imam sebab semuanya tidak mempunyai ilmu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan salat jemaah, ataupun mereka tidak pandai baca Al-Quran. Tidak ada qari, tidak ada orang yang boleh baca Al-Quran. Ini antara salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Wallahu a'lam. Zahirnya belum lagi. Pada masa kita sekarang ni rasanya kalau depan ni semua boleh jadi imam. Sah pertama ni saya rasa kalau imam tak ada, semua boleh jadi imam. Baik, sebagai ulama kata ni belum lagi terjadi. Wallahu a'lam. Seingat kita, insya-Allah lah semua orang, ramai orang yang boleh lagi jadi imam, walaupun dia tak boleh, dia bukan hafal Quran, bukan daripada orang yang belajar agama, tapi masih lagi boleh jadi imam. Cuma satu masa nanti akan jadi begitu. Datang masjid, ramai orang datang masjid, orang sembahyang, tapi bila nak suruh satu orang tu memimpin salat, jadi imam, maka itu mereka tak dapati imam. Tak ada satu orang pun yang boleh untuk jadi imam, kerana sama ada mereka jahil tentang hukum salat ataupun mereka tidak boleh membaca Al-Quran. Ini salah satu daripada tanda kiamat. Baik. Tanda kiamat yang ke-71. Tanda kiamat yang ke-71. Baik. Sidqu ru'yal mu'min. Baik, antara tanda kecil kiamat adalah mimpi orang-orang beriman ketika itu adalah mimpi yang benar. Baik, pada akhir zaman nanti kebanyakan mimpi yang dilihat oleh orang yang beriman dalam tidurnya, mereka akan dapati mimpi itu adalah mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, idza taraba az-zamanu lam takad ru'yal muslimi takdzib. Kata Nabi SAW, jika hampir dengan hari kiamat, hampir-hampir mimpi orang yang beriman itu tidak lagi silap. Nanti dekat-dekat akhir zaman, kalau satu orang tu beriman, dia bermimpi, maka mimpinya tu akan terjadi seperti yang dia lihat dalam mimpinya. Itu nanti dekat dengan hari kiamat. Itu sebagai salah satu tanda daripada tanda kiamat. Kemudian kata Nabi SAW, wa asdaqukum ru'yan asdaqukum haditha. Orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling benar
dalam percakapannya. Kalau kita nak kalau kita nak jadi orang yang dapat selalu mimpi-mimpi benar, maka bercakap dengan percakapan yang benar. Maksudnya jangan berdusta. Lagi banyak kita bercakap benar, maka lagi betul mimpi yang kita lihat. Sebab tu orang-orang soleh, orang-orang yang baik, yang mereka ni hidup dalam keadaan bercakap benar dalam hidupnya, biasanya mimpi mereka tu adalah mimpi-mimpi benar. Mimpi benar. Sebab mereka tak bercakap bohong. Nabi SAW sebutkan siapa yang seolah-olah Nabi SAW kata siapa yang nak dapat mimpi-mimpi yang benar, maka bercakap benar. Jangan berdusta, jangan berbohong. Ini kata Nabi SAW. Lebih-lebih lagi nanti dekat dengan akhir zaman, lagi dekat dengan kiamat, maka lagi banyak mimpi-mimpi benar yang dilihat. Yang dilihat. Malam mimpi besok ini terjadi. Malam mimpi mungkin seminggu lagi apa yang dilihat dalam mimpinya itu terjadi dalam realiti. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW sebutkan, wa ru'yal muslimi juz'un min 45 juz'an minan nubuwah. Kata Nabi SAW, mimpi orang Islam satu bahagian daripada 45 juzuk, bahagian daripada kenabian. Dalam riwayat yang lain, satu bahagian daripada 46 bahagian daripada kenabian. Nabi SAW beritahu bahawa mimpi yang benar tu adalah bahagian daripada kenabian. Baik, Nabi mereka terima wahyu. Mereka tahu perkara gaib melalui wahyu. Baik, orang yang beriman apabila mereka bermimpi dan mimpinya benar, maka sebahagian daripada kenabian. Bukan mereka jadi nabi, bukan mereka telah menjadi 1/46 daripada nabi, tidak. Tapi mereka mereka dapat berita-berita yang gaib secara seperti nabi. Cuma kita kena tahu bahawa mimpi yang didapati oleh orang beriman itu bukan menjadi hujah ataupun dalil ataupun apa-apa. Dia sekadar berita gembira kepada orang yang bermimpi. Berbeza dengan mimpi para nabi. Mimpi para nabi itu adalah wahyu. Mimpi para nabi adalah wahyu. Adapun mimpi orang yang beriman adalah berita gembira yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada orang yang beriman tersebut. Itu perbezaan antara mimpi Nabi dengan mimpi orang yang beriman. Perkara ini penting tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu ada orang baru-baru ni ada isu. Dia kata kalau dia bermimpi suruh sembelih anaknya, dia takkan buat, dia akan lawan. Betul, kalau kamu yang bermimpi tu kamu bukan Nabi, memang kamu tak boleh sembelih anak kamu. Kerana apa? Kerana kamu bukan Nabi. Syariat juga tidak membenarkan kita untuk membunuh anak kita. Kalau dalam mimpi kita bermimpi Allah ada satu suara suruh kita sembelih anak kita, boleh buat atau tak boleh? Tak boleh buat, sebab kita bukan Nabi. Maka kita tak boleh nak sembelih anak kita. Syariat pun tak membenarkan kita untuk membunuh seseorang itu tanpa sebab. Tapi kalau Nabi, seperti Nabi Ibrahim AS, dia bermimpi, inni ara fil manami anni adbahu. Dia kata kepada Nabi Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih. Itu adalah wahyu. Itu adalah wahyu. Berbeza antara mimpi seorang Nabi dengan manusia biasa. Ini kaedah penting yang perlu kita faham daripada mimpi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mimpi orang beriman bukanlah wahyu. Adapun mimpi Nabi adalah wahyu. Mimpi orang beriman sekadar mubasyirat. Mubasyirat ni adalah berita gembira. Berita gembira. Baik, dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan, la yabqa ba'di minan nubuwati syai'un illa al-mubasyirat. Kata Nabi SAW, tidak berbaki, tidak tinggal selepas daripadaku kenabian sesuatu pun, melainkan berita-berita gembira. Nabi SAW kata, selepas aku diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi wahyu. Tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi wahyu. Kalau aku wafat, maka terputuslah wahyu. Baik, yang ada apa? Yang ada adalah berita-berita gembira. Berita-berita gembira. Qalu ya Rasulullah wa mal mubasyirat. Kata sahabat-sahabat Nabi SAW wa radhiyallahu anhum, wahai Rasulullah, apakah itu berita-berita gembira?
Maka Nabi SAW jawab, ar-ru'ya salihatu yaraha ar-rajulu aw turalahu. Baik, mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang lelaki ataupun yang diperlihatkan kepada seorang lelaki. Satu orang dia bermimpi, dalam mimpinya itu dia mimpi dia pergi haji. Baik, itu tahun tu dia pergi haji. Baik, itu apa tu? Adakah itu wahyu? Bukan wahyu. Wahyu dah putus dengan kematian Nabi SAW. Baik, apa mimpi yang dia dapat tu? Itu adalah berita gembira kepadanya, bahawa dia akan pergi haji. Dia akan pergi haji. Jadi itu mimpi yang memberikan berita gembira kepada orang tersebut. Itu mimpi yang memberikan berita gembira kepada seseorang yang beriman tersebut. Ini kata Nabi SAW. Baik, satu orang dia dalam sebutkan ada orang dia bermimpi, dia azan. Dia azan. Baik, dia pergi jumpa orang alim tu takbirkan mimpi dia. Dia kata engkau akan pergi haji. Baik. Engkau akan pergi haji. Baik, tahun tu dia pergi haji. Baik, jadi mimpi dia tu adalah satu berita gembira, nak beritahu dia pergi haji. Dia pun tak tahu apa yang terjadi, tapi ditakwilkan dengan takwil yang baik. Dia takwilkan dengan takwil yang baik, maka itu berita gembira kepada dia. Bukan tu satu wahyu, tetapi itu satu berita gembira yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada orang yang beriman, sampaikan kepada orang yang beriman. Ini yang Nabi SAW sebutkan. Satu orang dia mimpi dia dirikan masjid. Dia pergi jumpa orang alim takwilkan kau akan berkahwin. Orang kita mau sebut apa? Nak kahwin apa? Nak bina masjid, nak buat masjid. Itu berita gembira. Dia pun tak tahu sebenarnya apa yang terjadi, tapi itu satu mubasyirah, satu berita gembira yang disampaikan kepadanya, bukan wahyu. Ini kita perlu faham, bezakan antara wahyu dengan apa? Dengan berita gembira. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ibnu Hajar rahimahullah taala dia kata, fi akhir zaman la takadu takzib. Ru'yal mu'minu fi akhir zaman la takadu takzib. Mimpi orang beriman pada akhir zaman tidak hampir-hampir tidak silap. In annaha taqa'u ghaliban ala sifatin wadihatil ma'na. Pada akhir zaman mimpi akan terjadi dengan jelas, yang tidak perlu kepada takwil. Jadi ada mimpi ada yang perlu takwil, ada yang perlu yang tidak perlu pada takwil. Ada mimpi yang jelas, ada mimpi yang yang jelas. Pada akhir zaman mimpi itu akan jelas sehingga apa yang terjadi sama seperti yang dilihat dalam mimpi. Itu kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bal takunu sadiqatan ghaira kadibatin. Mimpi tersebut adalah mimpi yang benar, bukan mimpi yang dusta. Li'annaha tabaqatil waqi'. Kerana mimpi tersebut sesuai dengan realiti, sesuai dengan apa yang terjadi. Ini yang yang akan terjadi pada akhir zaman. Baik, katanya hikmah kenapa pada akhir zaman mimpi orang yang beriman itu akan terjadi sama seperti mimpinya adalah mimpi benar. Kenapa pada akhir zaman mimpi orang beriman itu akan terjadi sama seperti yang dilihat dalam mimpinya? Kenapa? Kerana pada masa tersebut orang Islam dah makin kurang. Maka sebagai berita gembira kepada mereka bahawa mereka akan melihat perkara-perkara yang baik. Jadi Allah sampaikan kepada mereka perkara-perkara yang baik supaya menetapkan mereka dalam iman. Pada akhir zaman nanti orang-orang kafir ataupun orang-orang tidak beriman makin ramai, maksiat makin berluasa, yang tinggal orang beriman sikit saja. Baik, maka Allah berikan berita-berita gembira kepada mereka melalui mimpi, supaya mereka tetap berada di atas agama. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Fa yukrimullahu al-mu'mina bi ru'ya salihah. Allah memuliakan orang-orang beriman dengan mimpi yang baik, allati tuthbituhu 'ala al-haqqi wa tubashshiruhu bihi. Baik, yang menyebabkan dia tetap di atas kebenaran, dia tetap di atas agama dan menyampaikan berita gembira kepadanya. Jadi diambil daripada hadis ini bahawa antara tanda kiamat nanti, orang-orang beriman mimpi yang dia lihat itu akan menjadi berita gembira kepada mereka, dan
mimpi-mimpi yang mereka lihat itu akan terjadi pada realiti seperti yang mereka lihat di dalam mimpi mereka. Ini salah satu daripada tanda kecil kiamat. Wallahu a'lam. Adakah ini terjadi ataupun belum? Wallahu a'lam. Baik, ada orang kata dah terjadi. Orang soleh mereka mimpi jadi. Tapi ada pula yang kata ini belum lagi terjadi. Ini nanti dekat-dekat dengan hari kiamat nanti. Apabila satu orang mimpi, dia lihat dalam realiti apa yang dia lihat dalam mimpinya. Itu sebagai peringatan dan juga sebagai pemberi berita gembira kepada apa yang dia lakukan. Wallahu taala alam. InsyaAllah pada majlis akan datang kita akan sambung lagi dengan tanda kiamat yang ke-72, iaitu banyaknya pendustaan, kemudian kathratuz zalazil, banyaknya gempa bumi, kathratun nisa, banyaknya lelaki, wa qillatir rijal, dan juga kurangnya kaum lelaki. Wallahu taala alam. InsyaAllah kita sambung pada majlis yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.